Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas PDPR pada minggu ini. Okey, pada minggu ini kita akan sambung daripada pembelajaran yang sebelum ni. Okey, dah 2 minggu kan kamu tak ada kelas PDPR kan? Sebab exam. Jadi minggu ni kita sambung lagi dengan unit 11 iaitu buruj. Apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini adalah yang pertama, maksud buruj. Maksud buruj kamu dah belajar pada kelas PDPR yang lalu. Okey, yang kedua, kenali buruj. Kenali corak buruj ni pun telah kamu pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Okey, dan pada hari ini kita akan fokuskan kepada kegunaan buruj. Okey, 3 ni saja yang kamu perlu tahu dalam tajuk buruj. Okey, kamu kena tahu maksud buruj, corak buruj dan juga kegunaan buruj. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada kegunaan buruj, okey, kita akan ulang sikit tentang apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelum ni. Adakah kamu masih ingat tentang apa itu buruj? Buruj adalah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, ingat key point ni, gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu pada waktu malam. Okey, dekat angkasa lepas ni terdapat banyak sangat bintang, berjuta-juta bintang yang terbentuk daripada campuran gas. Bintang-bintang ni dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Okey, kita dapat lihat dengan jelas pada waktu malam. Okey, bintang ni dia sentiasa ada waktu siang ataupun waktu malam. Tapi kenapa kita nampak waktu malam saja? Sebab waktu malam langit gelap. Kalau waktu siang kita tak akan dapat lihat bintang. Kerana pada waktu siang cahaya matahari sangat terang. Jadi antara berjuta-juta bintang dekat langit malam tu, terdapat beberapa gugusan bintang yang membentuk corak-corak yang tertentu. Okey, bintang yang membentuk corak-corak tertentu ni lah yang kita namakan sebagai buruj. Okey, jom kita tengok buruj apa yang kamu akan pelajari semasa di tahun 6. Buruj pertama yang kita akan belajar adalah buruj biduk. Buruj biduk membentuk corak seperti gayung atau senduk yang bertangkai. Okey, kamu tengok gambar ni. Ini adalah senduk dan ini adalah tangkainya. Buruj ini terdiri daripada gugusan 7 bintang. Gugusan 2 bintang pada muncung pencedok itu menunjukkan ke arah utara. Okey, ni ada 2 bintang kat sini, dia menunjukkan ke arah utara, sentiasa menunjukkan ke arah utara. Buruj biduk ni sangat terkenal di kalangan ahli pelayaran. Kita dapat tengok buruj biduk ni di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Masa kemunculan buruj ini adalah antara bulan April hingga bulan Jun, sekitar jam 8 hingga 10 malam. Jadi kita akan nampak buruj biduk ni dekat langit hemisfera utara pada bulan April hingga bulan Jun sahaja. Okey, kalau nak tengok buruj biduk ni kita kena tengok antara bulan April hingga bulan Jun. Okey, kita tengok sekitar pukul 8 hingga pukul 10 malam. Buruj yang kedua adalah buruj pari. Buruj pari ni dia membentuk corak seperti satu palang atau layang
layang. Burus pari ni dia terdiri daripada gugusan 4 bintang dan burus ni merupakan burus yang paling kecil dan senang sangat kita nak kenal pasti dekat langit. Okey, kita tengok. Okey, kenapa dia bentuk macam layang-layang? Okey, kalau kamu sambungkan 4 bintang ni, kamu akan nampak burus ni seperti bentuk layang-layang. Okey, burus ni dia sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Dalam 4 bintang ni ada satu bintang paling terang, iaitu bintang dekat ekor ni, dekat sini. Okey, bintang sini, okey, di sini dia sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Okey, kalau macam kamu tersesat dalam hutan ke, kalau kamu nak cari jalan keluar, kamu boleh rujuk kepada burus. Burus pari ni kita dapat lihat di langit hemisfera selatan. Dan burus pari hanya muncul pada bulan April hingga bulan Jun. Kamu boleh tengok pada antara pada pukul 8 hingga pada pukul 10 malam. Burus yang ketiga ialah burus belantik. Kenapa dinamakan sebagai burus belantik? Okey, setiap nama-nama burus ni dia dikaitkan dengan binatang ataupun nama Tuhan ataupun objek. Orang dulu namakan burus ni bersempena dengan binatang ataupun objek ataupun nama Tuhan mereka. Okey, setiap burus ni dia ada cerita yang tersendiri. Kenapa burus ni dia dinamakan burus belantik? Sebab dia kelihatan seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Okey, ni kamu nampak tak? Burus ni bentuk dia macam orang sikit. Okey, ni tangan orang memegang kayu. Okey, ni memegang perisai. Okey, ini bahagian badan dan kepala. Ini bahagian pinggang, tali pinggang dia yang tergantung satu pedang. Ini bahagian kaki. Okey, sebab tu dinamakan sebagai burus belantik. Burus belantik ni dia sentiasa menunjukkan arah utara. Okey, kat mana arah utara? Okey, tengok. Okey, dua bintang ni kalau kita sambungkan, dia menunjukkan ke arah utara, ke sini, arah utara. Okey, dan pada burus belantik juga kita dapat lihat arah kiblat. Kat mana? Okey, dekat sini, bahagian tali pinggang. Okey, bahagian sini menunjukkan ke arah kiblat. Okey, bahagian tali pinggang menunjukkan arah kiblat. Burus belantik ni kita negara yang terletak di garisan khatulistiwa senang sangat nak nampak burus belantik. Sebab apa? Sebab burus belantik ini kita boleh tengok di antara langit hemisfera utara dengan langit hemisfera selatan. Jadi kita kan dekat garisan khatulistiwa, kita duduk tengah-tengah antara hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Jadi kita mudah untuk melihat burus belantik. Burus belantik ini dia akan muncul pada bulan Disember. Dia akan muncul pada bulan Disember hingga bulan Februari. Kita boleh lihat antara pukul 8 hingga pukul 10 malam. Burus yang terakhir adalah burus Scorpio. Kenapa dinamakan burus Scorpio? Kerana dia kelihatan seperti kala jengking. Kamu tengok bentuk dia. Okey, ini bahagian penyengat kalajengking dan ini bahagian ekor. Burus Scorpio ni terdiri daripada 13 bintang.
Bila munculnya buruj Scorpio dekat langit, ini menunjukkan bahawa musim menuai telah tiba. Buruj Scorpio ni kita dapat lihat pada langit di hemisfera selatan. Dan buruj Scorpio ni muncul pada antara bulan Jun hingga bulan Ogos. Dan kita boleh lihat pada jam 8 hingga 10 malam. Sekarang kita nak tengok kegunaan buruj. Okey, manusia pada zaman dulu ni dia akan menggunakan bintang-bintang dekat langit waktu malam tu untuk menunjukkan arah dan musim menanam. Okey, cuba kita tengok apa kegunaan buruj. Yang pertama, buruj adalah sebagai petunjuk arah atau petunjuk jalan. Pengembara dia menggunakan buruj sebagai panduan untuk menunjukkan arah ketika di padang pasir yang luas. Buruj juga bertindak sebagai kompas. Pelayan menggunakan buruj sebagai panduan untuk menunjukkan arah ketika berlayar di laut yang luas. Okey, contoh buruj yang digunakan oleh pengembara dengan pelayan ni adalah buruj biduk dan juga buruj belantik. Buruj biduk dengan buruj belantik ni dia sentiasa menunjukkan ke arah utara. Manakala buruj pari digunakan untuk sebagai petunjuk arah kepada arah selatan. Okey, yang kedua, buruj juga digunakan sebagai petunjuk musim menuai dan musim menanam bagi negara 4 musim. Okey, peladang dan petani di kawasan yang mengalami 4 musim ni, dia menggunakan buruj sebagai peringatan untuk menunjukkan musim menanam dan musim menuai hasil ladang mereka. Tanaman mereka ni hendaklah ditanam pada musim bunga dan dituai pada musim luruh. Okey, bila nampak buruj biduk dekat hemisfera utara, okey, itu menunjukkan bahawa musim menanam telah tiba. Jadi para peladang dan petani ini dia akan mula tanam tanaman mereka. Kemudian bila mereka nampak buruj Scorpio dekat hemisfera utara, okey, itu menunjukkan bahawa musim menuai telah tiba. Jadi mereka akan tuai hasil tanaman mereka tadi. Okey, kegunaan buruj yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah kiblat. Okey, arah kiblat ditunjukkan oleh buruj belantik. Tadi kan masa awal tadi kita tengok buruj belantik. Okey, dekat bahagian tengah, dekat bahagian pinggang dia tu menunjukkan ke arah kiblat. Jadi bila kita nak tengok arah kiblat kat belah mana, kita kena cari buruj belantik. Kita tengok pada bahagian pinggang dia tu dan kita akan tahu kat mana arah kiblat. Dan yang keempat adalah ahli astronomi dia menggunakan buruj untuk memeta langit. Ahli-ahli astronomi ni dia menggunakan bentuk-bentuk buruj untuk mengkaji bintang-bintang lain di alam semesta. Empat bintang yang kita pelajari, empat buruj yang kita pelajari tadi tu merupakan buruj yang paling terang antara buruj-buruj yang lain. Kini buruj yang 4 tu senang dilihat berbanding buruj-buruj yang lain. Sebenarnya ada 88 buruj kesemuanya, tapi kita belajar 4 saja yang mudah untuk dilihat. Okey, ini secara ringkasan kegunaan buruj yang kita pelajari. Okey, yang pertama kita tengok buruj belantik. Buruj belantik ini kegunaannya adalah sebagai penunjuk arah utara. Buruj yang kedua adalah buruj biduk.
Burus biduk adalah sebagai penunjuk arah utara dan juga petunjuk musim menanam. Kalau nampak burus biduk dekat langit, itu maksudnya musim menanam telah tiba. Jadi kamu bolehlah tanam tanaman kamu. Burus yang ketiga adalah burus Scorpio. Kegunaan burus Scorpio adalah sebagai petunjuk musim menuai. Okey, kalau nampak burus Scorpio dekat langit, jadi kamu boleh tuai hasil tanaman kamu. Okey, dan yang terakhir adalah burus pari. Burus pari ini adalah sebagai penunjuk arah selatan. Okey, kalau kamu nak pergi ke arah selatan, kamu carilah burus pari. Okey, ini saja yang kita nak pelajari pada hari ini. Jadi, cikgu nak minta kamu salinkan. Jadi, cikgu nak minta kamu salin jadual ni dekat dalam buku nota kamu. Sambung daripada hari tu kan kamu dah buat nota tentang corak burus kan. Jadi kamu sambung tuliskan jadual ni dekat buku nota. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.